Tak habis lagi isu kurma butter ni. Public Health keluarkan posting. Ada yang compare dari segi kalori pun ada. Ni, obviously lah berbeza sebab kalori datang daripada penambahan butter. Persoalan dia, tinggi kalori, adakah lebih bahaya? Tu persoalan baru lagi tu. Jenuh nak menjawab. Netizen pun tak nak kalah. Buat parody buat dah. Kurma cabai. Alamak. Ni satu lagi. Butter satu blok. Kurma satu Jom kita discuss lebih detail sikit pasal kurma butter. Pasal kebaikan kurma, aku tak nak persoalkan. Sebab tu makanan favourite Nabi. Aku memang bias pasal Nabi. Pasal Nabi aku bias. Sebab Nabi dahulu daripada sains. Bukan apa. Semuanya sunnah-sunnah Nabi ni, sains ni dah buktikan banyak kebaikan. Sebab tu aku tak mau cakap pasal kebaikan kurma. Semua orang dah tahu. Ni pasal butter secok egg ni. Yalah, kalau kita sembang pasal bab hadis, Dr. Zulkifli dah habaq dah. Sememangnya Nabi memang pernah makan kurma dengan mentega. Nabi suka. Lepas tu netizen bercakap, oh zaman-zaman Nabi ada ke mentega? Ni satu lagi pemikiran haprak kita bagi. Untuk pengetahuan korang lah. Butter ni dah wujud ribuan tahun dah. Beribu-ribu. Ada cakap 5,000 tahun lepas. Nabi SAW tinggal kita bila? 1,400, 1,500 tahun lepas. Betul? So maksudnya butter dah wujud dah waktu zaman Nabi. Korang boleh baca website ni, The History of Butter, sejarah pembuatan butter. Butter dibuat bila semua. It's a good and interesting punya website. Dan cerita sangat best, korang boleh baca. Butter dicipta at least 3,000 tahun lepas. Wallahualam, Allah saja yang tahu. Tapi kalau artikel ni tipu, aku tipulah. Kalau margarin pula dicipta lebih kurang 90 tahun, 100 tahun lepas. Tu perbezaan dari masa. Kalau dari segi kandungan ataupun nutrisi, butter ni mainly adalah susu lembu. Dia kebanyakan unprocessed. Korang boleh refer pada video belakang ni. Best weh. Cara mereka buat butter daripada susu lembu, lalu dipejalkan menjadi butter. Of course lah melibatkan heat, melibatkan enzyme, acid sikit. Yalah, nama pun manufacturing. Tetapi bahan utama dia tetap daripada susu lembu. Susu lembu. And bila kita sembang pasal susu lembu, memang dia ada lemak. Lemak yang jenis saturated. Lemak tepu. Lemak tepu daripada binatang. Kalau margarin pula, dia memang diperbuat daripada minyak sayur yang asalnya bentuk liquid. Lepas tu dia proses, dia tambah hidrogen sikit melalui proses hydrogenation. Daripada liquid menjadi pejal. Nampak tak? Dia asal daripada processed food. Processed. Macam butter memang saturated fat. Saturated fat memang dalam keadaan solid at room temperature. Dan margarin bukan. Margarin asal daripada liquid. Sebab proses kilang menghasilkan jadi blok ataupun jadi tepu. Ataupun jadi, kita panggil apa? Jadi solid. Proses yang memekatkan margarin ni lah yang mengatakan dapat merosakkan salur darah jantung. Yang mana salur darah kita mula-mula luas, lalat jadi sempit disebabkan oleh salur darah injured. Trans fat boleh mengakibatkan radikal bebas dan merosakkan dinding-dinding salur darah dan mengakibatkan kolesterol tertepek-tertepek, lalat tersempit. Dan trans fat juga menurunkan HDL, menaikkan LDL. Kalau butter? Yes, butter adalah saturated fat. Yang mana saturated fat pun boleh naikkan kolesterol. Kena ingat tu. Dan korang kena ingat saturated fat dia tak naikkan kolesterol secara direct. Dia naikkan kolesterol secara indirect. Kenapa? Aku mau cakap macam ni sebabnya macam biochemical ataupun biochemistry, kolesterol dan saturated fat adalah two different things. Dua benda yang berbeza. Tetapi macam mana saturated fat yang ada dalam butter boleh naikkan kolesterol? Dia macam ni. Korang kena ingat, hati korang yang menghasilkan kolesterol utama dalam badan sebanyak 80%. Makan makanan berminyak ke, makanan yang berlemak ke, tak makan ke, kolesterol tetap dihasilkan oleh hati kita. Yang tu memang Allah dah jadikan. Kenapa hati menghasilkan kolesterol? Tanya Tuhan. Dan memang Allah jadikan, sunatullah. Dan 20% saja kolesterol datang daripada sumber makanan korang. So macam mana saturated fat boleh meningkatkan kolesterol secara indirect? Dia macam ni. Hati korang adalah kilang kolesterol. Hati korang akan menghasilkan kolesterol baik dan kolesterol jahat. Kolesterol jahat akan dihasilkan, akan terus masuk ke dalam salur darah, pergi ke seluruh badan untuk digunakan buat sel kulit, sel organ, lepas tu buat apa lagi? Vitamin D. Yang tu adalah LDL, yang korang kata jahat tu. Ada peranan baik sebenarnya kolesterol jahat ni. Dan apa guna kolesterol baik? Kolesterol baik adalah dia mengangkut balik kolesterol jahat kembali ke
hati kita melalui satu pintu. Tak ada pintu ni, kolesterol jahat dan kolesterol baik tak boleh masuk ke dalam hati balik. Dekat sini saturated fat memain peranan. Macam mana saturated fat boleh meningkatkan paras kolesterol darah? Dekat sini. Saturated fat dia akan menutup pintu ataupun reseptor LDL dekat hati. So LDL tak boleh masuk ke dalam hati, depa akan bertebaran dekat darah. Sebab itulah kolesterol korang akan tinggi secara indirect bila korang makan saturated fat. Saturated fat menutup pintu pada hati. Kolesterol korang akan dibuang oleh hati masuk ke dalam hempedu. Hempedu akan picit masuk ke dalam usus kecil dan dibuang melalui najis. That's how badan korang membuang kolesterol dalam badan. Selepas aku sembang secara detail macam mana saturated fat boleh meningkatkan kolesterol secara indirect dengan teruknya fungsi trans fat kepada kesihatan salur darah, korang boleh judge sendiri. Yang mana yang korang boleh ambil, yang mana korang kena tinggal. Bagi aku senang saja. Saturated fat boleh ambil tetapi dalam amount yang rendah. Trans fat jangan ambil langsung. Badan korang tak perlukan trans fat yang man-made ataupun trans fat yang artificial. Melainkan trans fat tu adalah natural, yang tu boleh lah. Ini panjang cerita. Trans fat ni banyak jenis. Trans fat yang man-made ataupun sintetik, ataupun trans fat yang natural. Kita boleh makan trans fat yang natural. Yang man-made ni problem. Dalam margarine adalah man-made. Dan sekarang aku ada dengar margarine buat satu formula yang mana dia kurangkan kandungan trans fat, dia kurang kandungan unsaturated fat. Itu wallahualam aku tak dapat nak jawab sebab tu adalah new formula. Apa yang aku boleh pesan adalah kurangkan saturated fat, buang terus man-made ataupun synthetic trans fat. So bagi aku pilihan aku tetap butter lebih sihat sikit dibandingkan dengan margarine. Margarine lah.